Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Nama saya Nuriza Tifani binti Muhammad Nazri. Nombor matrik 191042238 daripada RK12. Saya akan membentangkan perbezaan antara nilai-nilai baik dan buruk dalam pelbagai konteks dan peradaban dalam konteks di Malaysia. So, konteks yang saya pilih adalah konteks dari segi alam sekitar. Alam sekitar, apa itu alam sekitar? Alam sekitar merujuk pada unsur-unsur yang wujud dalam persekitaran manusia. So, dalam konteks ni, istilah ekologi turut dikaitkan dalam perbincangan berkaitan alam sekitar yang merujuk kepada interaksi sesama makhluk hidup dalam ekosistem semula jadi. Oleh itu, alam sekitar dapat dibahagi kepada dua bentuk utama, iaitu alam persekitaran semula jadi dan alam persekitaran buatan. Oleh itu, alam ini haruslah dipelihara sama ada dari segi habitat dan ekologi dengan menitik beratkan kesan buruk pembangunan yang dirangka tanpa mengambil kira alam sekitar. Oleh itu, kita sebagai manusia mestilah ada sikap etika dan adab terhadap alam sekitar. So, sebagai masyarakat yang berguna, kita hendaklah hidup secara aman dan harmoni dengan alam sekitar. Ia adalah merupakan satu prinsip yang diterima oleh kesemua penganut agama di Malaysia. Berdasarkan sesetengah agama, alam sekitar dilihat sebagai satu anugerah Tuhan dan manusia pula dipertanggungjawabkan sebagai khalifah, custodian ataupun steward yang berperanan sebagai penjaga alam sekitar. Mengikut ajaran Islam, Buddhism dan beberapa aliran, contoh Kristian, mereka memelihara alam sekitar dengan penuh bermakna kerana mereka menggunakan anugerah Tuhan secara bertanggungjawab. Namun, kerosakan yang berlaku terhadap alam sekitar pada zaman era global ini, kerosakan tersebut semuanya hasil daripada tangan manusia sendiri. Oleh itu, etika alam sekitar merujuk pada satu disiplin ilmu pengajian yang membahaskan sistem nilai dan perkara ini sememangnya penting bagi memastikan kelestarian alam sekitar. Di Malaysia, terdapat pelbagai bangsa, agama dan kaum yang amat mementingkan etika dan peradaban terhadap alam sekitar. Setiap agama yang berada di Malaysia, contohnya seperti agama Islam, agama Kristian, Buddha dan Hindu, mereka telah diajarkan untuk memelihara dan bertanggungjawab terhadap alam sekitar, di mana mereka mempercayai bahawa sekiranya dengan menjaga alam sekitar ini yang di bawah kuasa Tuhan ini, so mereka akan hidup secara lebih aman dan harmoni. Seterusnya, terdapat perbezaan nilai-nilai baik dan nilai-nilai buruk dari segi konteks alam sekitar di Malaysia ini. Nilai-nilai baik yang boleh kita sematkan dalam jiwa adalah dengan menghargai alam sekitar. Dengan menghargai alam sekitar, kita dapat menunjukkan sikap peka terhadap alam sekeliling. Dan selanjutnya, kita akan rasa bertanggungjawab untuk menjaga kepentingan alam sekitar ini untuk generasi yang akan datang. Dan janganlah menggunakan sumber alam ini dengan terlalu rakus. Sebaliknya, gunalah produk yang mesra alam. Yang terakhir sekali, masyarakat hendaklah memberi perhatian terhadap penjagaan dan pemeliharaan alam sekitar di Malaysia. Nilai-nilai buruk dari segi konteks alam sekitar di Malaysia pula, masyarakat hilang sifat elemen perikemanusiaan. Oleh itu, terdapat pelbagai kerosakan, pencemaran alam sekitar dan sebagainya. Manusia juga bersifat materialistik, akan memusnahkan alam sekitar di Malaysia. Oleh itu, masyarakat masih rendah kesedaran terhadap alam sekitar. Mereka akan bersikap tamak dan membazir. Revolusi pemikiran masyarakat Malaysia hendaklah dipertingkatkan agar kita punya alam sekitar akan lebih bersih dan masyarakat hidup lebih aman dan harmoni. Saya Amal Mira binti Kamarudin daripada Kejuruteraan Bahan. Jadi hari ini saya ingin berkongsi tentang perbezaan nilai-nilai buruk dan baik
dalam etika dan peradaban, iaitu di dalam konteks keluarga. Jadi apakah definisi keluarga? Keluarga merupakan satu kumpulan manusia yang dihubungkan melalui pertalian darah, perkahwinan atau penjagaan di mana para anggota tinggal di satu tempat di bawah satu atap dalam keadaan yang saling bergantungan. Jadi terdapat beberapa jenis-jenis keluarga, iaitu yang pertama, keluarga inti yang terdiri daripada suami, isteri dan anak. Yang kedua, keluarga konjugal yang terdiri daripada pasangan dewasa, iaitu ibu dan ayah, dan anak mereka yang terdapat interaksi dengan kerabat dari salah satu atau dua pihak orang tua. Dan yang ketiga ialah keluarga luas yang ditarik atas dasar garis keturunan di atas keluarga aslinya. Keluarga luas ini juga meliputi hubungan antara paman, nenek, keluarga dan keluarga nenek tersebut. Okey, seterusnya ialah nilai-nilai baik dan buruk. Nilai-nilai baik yang terdapat dalam keluarga iaitu yang pertama, kita saling terbuka antara anggota keluarga. Yang kedua, adanya saling kerjasama antara keluarga. Yang ketiga, mengamalkan sikap tolong-menolong. Yang keempat, saling menyayangi antara anggota keluarga. Dan yang kelima ialah sentiasa menghormati antara anggota keluarga. Dan seterusnya ialah nilai-nilai yang buruk. Yang pertama, terlalu cepat menghukum. Yang kedua, kurang komunikasi dalam keluarga. Yang ketiga, berlaku pilih kasih dalam keluarga. Dan yang terakhir ialah kurang masa dengan ahli keluarga. Jadi setakat itu saja perkongsian saya. Sekian, terima kasih. Saya daripada RK12, nombor matrik saya 1910429976. Hari ini saya akan membincangkan tentang perbezaan nilai-nilai baik dan buruk dalam kalangan komuniti di Malaysia. Kita pergi kepada definisi komuniti daripada seorang penyelidik Paul Speaker pada tahun 1965. Beliau berkata bahawa sekumpulan komuniti itu dikaitkan dengan ciri dan budaya yang sama. Ia juga berhubung dengan hubungan sosial dan geografinya terhad. Malah komuniti itu mempunyai minat dan kepentingan yang sama. Seterusnya, daripada seorang pendaki gunung New Zealand iaitu George Hillary pada tahun 1955. Beliau berkata bahawa fungsi kewujudan komuniti itu hadir daripada seorang individu. Bagaimana seorang individu itu bertindak dan berkomunikasi antara satu sama lain dengan mentakrifkan jenis komuniti. Sejauh mana keberkesanan komuniti tersebut. Seterusnya pula kita pergi kepada buku Tree of the Tea. Daripada salah seorang watak dalam buku tersebut telah berkata, kali pertama anda berkongsi teh dengan balti, anda adalah orang asing. Kali kedua anda mengambil teh, anda adalah tetamu yang dihormati. Kali ketiga anda berkongsi secawan teh, anda adalah ahli keluarga kami. Kami bersedia berbuat apa-apa, bahkan mati. Kata-kata tersebut menunjukkan bahawa jika kita mengambil pertolongan yang pertama, ia dianggap kita sebagai orang asing. Jika manakala bila kita mengambil pertolongan yang kedua, ia dianggap kita sebagai rakan yang dihormati. Apabila kita mengambil pertolongannya yang ketiga, dianggap kita sebagai seorang rakan, seorang keluarga. Itulah erti komuniti yang mempunyai sefahaman dan dalam suatu maklumat dan sentiasa berhubung antara satu sama lain. Seterusnya kita pergi kepada jenis-jenis komuniti. Terdapat 10 jenis komuniti. Saya akan menerangkan beberapa jenis komuniti. Komuniti yang pertama ialah komuniti sematlamat. Komuniti sematlamat ini boleh kita ambil contoh seperti orang bekerja di dalam ofis. Kerana komuniti sematlamat ini ialah komuniti yang mempunyai pelbagai disiplin dan merentasi organisasi sewaktu bekerja. Komuniti desa ialah komuniti yang terbatas kepada ruang fizikal dan ekologi. Komuniti ini lebih terbuka kepada pekerjaan. Tempat tinggal mereka kebiasaannya berdekatan dengan tempat kerja. Kita dapat ambil contoh dari
komuniti di kampung-kampung, felda-felda dan di luar bandar. Akhir sekali kita pergi kepada nilai-nilai baik dan buruk. Nilai-nilai baik dan buruk yang ada pada komuniti ialah kita bergotong royong, kita menghormati, kita bermuafakat dan kita peka terhadap isu-isu semasa. Manakala nilai-nilai buruk yang ada pada komuniti ialah kita dengki dan iri hati pada seseorang, kita melengahkan masa dan kita suka berpura-pura dan bermuka-muka. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Nur Aiman bin A. Ramli. Nombor metrik 19104294. So hari ini saya akan membentangkan tentang etika dan peradaban dalam konteks ekonomi di Malaysia. So apa itu sistem ekonomi? Sistem ekonomi adalah sekumpulan komponen atau unsur yang terdiri daripada unit atau ejen serta lembaga ekonomi yang bukan sahaja saling berhubung dan berinteraksi, malahan juga sampai peringkat tertentu yang saling menumpang dan mempengaruhi. Sistem ekonomi yang berlandaskan etika dan peradaban. Ajaran Islam tidak memisahkan antara ekonomi dan etika sebagaimana tidak pernah memisahkan ilmu dengan akhlak. Politik dengan etika, perang dengan etika. Etika Islam menganjurkan agar menjalinkan kerjasama, tolong-menolong, kasih sayang, menjauhkan sikap iri hati, dengki dan dendam. Namun agama Islam telah menetapkan cara-cara dalam mentadbir ekonomi sesebuah negara ataupun organisasi. Islam tidak memisahkan dia antara etika dan setiap aktiviti dalam kehidupan. So, jenis-jenis ekonomi dunia terdapat 4, iaitu pertama, sistem ekonomi tradisional, kedua, sistem ekonomi pasar, liberal atau kapitalis, ketiga, sistem ekonomi komando atau terpusat, keempat, sistem ekonomi campuran. So, sistem ekonomi yang digunakan di Malaysia adalah sistem ekonomi pasar, iaitu liberal atau kapitalisme. So, Malaysia mengaplikasikan pasar terbuka ini dengan menjalankan dua sistem ekonomi sejak 1963, iaitu sistem ekonomi sadari dan komersial. Sistem ekonomi sadari ini adalah di mana suatu keluarga mampu memenuhi keperluan hariannya sendiri dengan cara bercucuk tanam, perikanan dan hasil hutan sebagai bahan perniagaan. Sistem ekonomi komersial pula sistem yang berpandukan kepada kemasukan pelabur asing, pelaburan modal, penggunaan teknologi baru, penggunaan taman baru dan lain-lain. So, Malaysia mengalami fasa dari feudalisme ekonomi tenaga kepada tenaga kerja kapitalis pasar terbuka. Malaysia berada pada tingkat ke-21 negara yang menjalankan ekonomi paling mudah di dunia kerana semua kegiatan ekonomi didukung oleh pasar. So, Malaysia menjalankan sistem ekonomi pasar, liberal atau kapitalis. So, nilai baik dalam sistem ekonomi pasar dan atau liberal menambahkan inisiatif dan kreativiti masyarakat. Mengatur ekonomi, setiap individu bebas memiliki semua produk. Ketiga, wujudnya persaingan untuk terus maju kerana turun dengan adanya keinginan untuk menjadi yang terbaik dalam kalangan masyarakat pada bidang ekonomi. Keempat, produk yang dihasilkan bermutu tinggi kerana produk yang tidak bermutu tidak akan laku di pasar. Kelima, dapat meningkatkan efisiensi dan kualiti produk. Keenam, last sekali, setiap orang atau pengusaha termotivasi untuk mensaring keuntungan. Seterusnya, nilai buruk sistem ekonomi pasar atau liberal, sulit untuk melakukan kesamarataan pendapatan. Kedua, cenderung akan terjadi eksploitasi kaum buruh oleh para pemilik modal. Ketiga, kewujudan para monopoli yang dapat merugikan masyarakat. Seterusnya, kerap terjadi perbalahan dalam kalangan ekonomi kerana kesalahan alokasi sumber daya oleh individu. Kelima, menimbulkan persaingan yang tidak sihat. Seterusnya, terdapat perantaraan antara golongan kaya dan miskin. Keenam, manfaat sumber alam kerap tidak dapat diperhatikan dalam aspek kelestarian. Assalamualaikum and hai, saya Muhammad Fakrul Hakimi bin Azhar daripada LK12 Kuju Terambahan. Nombor metrik saya ialah 19104227. Okey, so hari ini saya nak bincangkan tentang perbezaan antara nilai baik dan buruk dalam pelbagai konteks etika dan peradaban di Malaysia. Khususnya untuk hari ini saya bincangkan tentang pendidikan. Okey, seterusnya
Apa itu definisi pendidikan? Pendidikan adalah suatu proses pembelajaran, pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan sekumpulan manusia yang diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, pelatihan dan penelitian. Okay, next. Dalam bahasa Inggeris, kata pendidikan disebut dengan education, di mana secara etimologis kata tersebut berasal daripada bahasa Latin, iaitu eductum. Kata eductum terdiri daripada dua kata, iaitu yang artinya perkembangan dari dalam keluar, dan keduanya ialah duco yang artinya sedang berkembang. Sehingga secara etimologis, arti pendidikan adalah proses mengembangkan kemampuan diri sendiri dan kekuatan individu. Okey, topik yang seterusnya kita nak bincang tentang nilai-nilai baik dalam pendidikan. Yang pertama ialah dapat mencipta persekitaran yang membantu serta dan menggalakkan kaki tangan supaya berkembang, membangun serta hidup di dalam aman dan damai. Yang kedua ialah dapat mementingkan keharmonian persekitaran yang memberikan kaki tangan untuk generasi yang akan datang. Yang ketiga ialah menghasilkan komuniti yang saling bertoleransi antara satu sama lain dan berkongsi tanggungjawab, iaitu setiap orang akan bertanggungjawab mementingkan kebajikan dan menghormati orang lain. Topik seterusnya ialah nilai-nilai buruk dalam pendidikan. Yang pertama, mengamalkan sikap pilih kasih sesama guru-guru. Yang kedua ialah menjalankan sesuatu perlakuan atau perbuatan yang memberikan keuntungan kepada peribadi ketika bekerja. Yang ketiga ialah tingkah laku yang bertentangan dengan nilai, etika dan norma sesebuah negara. Yang terakhir ialah tingkah laku yang bertentangan dengan etika serta moral sesebuah masyarakat.